Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kahar pada malam ini dalam kita membuat persiapan menjelang perayaan Aidilfitri, tetapi negara kita ini sememangnya diakui sebagai negara yang kaya dengan kepelbagaian etnik dan kesepaduan sosial yang sudah pun diikat sejak kita menjadi sebuah negara bangsa selepas kita merdeka 31 Ogos 1957, dikagumi ramai dan juga dihormati di seluruh dunia. Tetapi amat sikit sebenarnya kajian berkaitan dengan Malaysia diwawarkan ataupun dilakukan oleh pengkaji-pengkaji akademik, pengkaji sosial dan juga masyarakat bagaimana Malaysia berdiri pada ketika ini. Tetapi dengan jaringan akademik dan juga universiti pada hari ini dan satu dekad yang lalu, kita menunjukkan bahawa kajian berkaitan dengan Malaysia perlu ada anjakan baru, perlu ada pendekatan yang lebih segar melihat realiti semasa dan apakah yang berlaku di rantau ini. Kerana rantau ASEAN ini mempunyai paradigma ataupun game changer yang perlu dilihat secara realistik oleh semua pihak, terutamanya kuasa-kuasa besar dan juga pihak korporat misalnya, untuk memastikan mereka memahami apabila mereka menanam modal di negara kita, adakah mereka sudah faham tentang kepelbagaian etnik berkaitan dengan susur galur agama di negara kita dan juga sosio budaya yang sudah menjadi kebanggaan setiap rakyat di negara kita dan juga masyarakat yang menghormati Malaysia. Jadi untuk melihat perkara ini, bagaimana kajian global berkaitan dengan Malaysia ini perlu diberikan perhatian, dan kebetulan pihak Institut Kajian Etnik kita UKM mewujudkan satu program yang dipanggil The Global Malaysian Studies Network ataupun sinonim dengan singkatannya GMSN oleh pihak kita untuk memastikan kajian pasca kajian PhD misalnya berkaitan dengan Malaysia diberi peluang di kalangan pengkaji di Malaysia untuk berada di bawah pemantauan ataupun fellowship pakar-pakar sosio budaya di seluruh dunia, di universiti-universiti yang hebat di seluruh dunia. Jadi untuk melihat perkara ini, saya tidak kesorangan kerana salah seorang fellow yang terlibat dengan program pasca doktoral JMSN kita ini, iaitu Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor di talian. Assalamualaikum Dr. Muhammad Nazri, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Haji. Terima kasih. Kalau kita panggil Dr. Nazri ini biasa dengan isu politik, isu berkaitan dengan pertentangan politik di negara kita. Setiap kali ada pilihan raya dan juga pilihan raya kecil seumpamanya kita akan panggil. Tetapi Dr. Nazri hari ini terpilih salah seorang dari 3 fellow pasca doktoral JMSN ini. Jadi mungkin apa yang sebenarnya yang menyebabkan Dr. Nazri dan juga 2 orang lagi pakar dari UNIMAS dan juga dari seorang lagi dari Universiti Tempatan ini dipilih oleh pihak kita untuk terlibat dalam program ini? Okey, Haji, sebenarnya JMSN ini bukan satu organisasi baru. Tempohnya penubuhan sudah hampir sedekat. Jadi dalam sedekat ini ada beberapa strategi yang diguna pakai oleh Global Malaysian Studies Network ataupun JMSN dalam memperkembangkan, memperkayakan dan memperbagaikan kajian Malaysia di persada antarabangsa untuk memberi perspektif naratif yang lebih berimbang. Kajian Malaysia sebagai sebuah disiplin telah bermula, boleh dikatakan zaman kolonial lagi, zaman penjajahan lagi. Ya. Kemudian selepas kita capai kemerdekaan, tentu sekali makin bercambah. Namun dengan kemajuan universiti luar, kan, kebanyakan perspektif dan persepsi yang diberikan oleh pakar daripada luar negara itu mungkin bersifat luaran, kan, ataupun kita panggil perspektif luar, outsiders perspektif. Yeah. Jadi tujuan yang mungkin bias, kan, dengan perbezaan budaya, cara hidup, pandangan dunia, kan. Jadi beberapa strategi telah diguna pakai oleh JMSN sebelum ini dengan meletakkan beberapa pakar profesor tempatan di luar negara, antaranya di Ohio di Amerika Syarikat, dan kemudian ada juga kita letakkan tapak di Australian National University, kan, di mana untuk menggalakkan
kajian dan juga kerjasama kolaborasi di antara penyelidik di Malaysia dan juga luar negara. Harapnya dengan gabungan kolaborasi itu, kajian tentang Malaysia bukan sekadar lebih luas tetapi juga lebih berimbang daripada perspektif dan juga naratifnya. Dan seterusnya yang terkini sejak tahun lepas 2021 telah dilancarkan program fellowship di mana saya bersama Dr. Nicholas Ghani, graduate PhD daripada Oxford, Izawati pula sekarang ni pensyarah di USIM, graduate daripada Melbourne, dan saya sendiri daripada Flinders, telah dipilih berdasarkan kajian kami masing-masing yang membandingkan antaranya pengalaman Malaysia dengan luar yang dilihat berimbang dan juga ada perspektif perbandingan di antara satu sama lain. Kajian PhD saya dulu contohnya adalah perbandingan di antara proses pembinaan negara bangsa di Malaysia dan juga di Singapura. Kemudian Dr. Izawati pula kajian tentang hak orang asal ataupun orang asli yang boleh dibandingkan dengan hak orang asal ataupun orang asli di Australia kan, di US, dan juga Dr. Nicholas Ghani pakar arkeologi cuba melihat kan makna simbol asal ketamadunan Malaysia khasnya kan yang sebenarnya sama lama dan juga standing dengan tamadun-tamadun lama di tempat-tempat lain. Haji. Ya, mengapa Dr. Nazri rasakan dan dua rakan itu, Dr. Izawati dan juga Dr. Nicholas Ghani itu berpeluang dalam program ini, dan mengapa kajian Malaysia ini amat penting untuk kita kongsikan dengan pakar-pakar dari luar negara? Ya, saya fikir sebab satu, kami ketiga-tiga ini dilatih di luar negara tetapi orang tempatan. Jadi kajian kami itu kami libat urus kan, kita engage dengan sekolah ternama di luar negara, contohnya Dr. Nicholas Ghani daripada Oxford dan saya pula dengan Profesor Michael Barr, antara pakar penting kajian ethnicity, nationalism dan juga pembinaan negara bangsa di Asia Tenggara khasnya Malaysia dan Singapura kan. Jadi dalam kami macam seperti pengalaman saya sendirilah kan, dalam bukan sekadar memahami dan juga berdebatkan naratif Malaysia dengan profesor saya sebelum diterima dan dihantar. Saya juga menggunakan kepakaran beliau sebagai pakar sejarah politik Singapura dalam menulis kan politik dan masyarakat Singapura itu sendiri. Jadi hasil kajian tesis kami dulu adalah kompromi kan, ataupun naratif yang lebih berimbang melibatkan pandangan dalaman, insiders dan juga pandangan luaran, sekolah luar tadi, sarjana luar daripada luar negara. Dan ia bukan sekadar diluluskan, dan pada akhirnya kami semua dapat penganugerahan daripada universiti luar, di samping pengesahan daripada pakar-pakar luar tadi kan. Dalam masa yang sama, dalam proses pengajian kami itu, pakar-pakar luar ni juga terdedah dengan idea-idea tempatan kan, yang lebih rencam, lebih mungkin membumi kan, yang tak dapat ditangkap, direfleksi oleh pakar-pakar luar tadi. Saya ingat lagi masa dalam pengajian saya dulu, ada satu kertas yang ditulis oleh penyelia saya tentang syariah, undang-undang syariah di Negeri Sembilan, yang sebenarnya agak bias dan kurang membumi lah. Jadi sebagai orang Islam, orang Muslim, orang tempatan pula, saya betulkan dengan memberikan input, menegur penulisan itu, dan kemudian beliau bukan sekadar berterima kasih, tetapi juga memperbaiki tulisannya dan katanya sangat bersyukur sebab kita tahu orang akademik ni, sama ada orang tempatan ataupun orang luar, sifat terbuka dengan reflektif kepada kajian yang mereka lakukan itu, maksudnya daripada aspek objektiviti sangat-sangat penting. Dan untuk soalan yang kedua tadi pula tentang peluang dan sebagainya, kami ketiga-tiga ini dimentorkan dimentorkan oleh profesor besar lah, daripada Universiti Pennsylvania, ada daripada Goethe University, dan saya pula sendiri dapat Profesor Harudin Aljunied, seorang penulis yang prolific, telah menulis
single author, beberapa buah buku terbitan Oxford. Betul. Jadi kami memang bersyukurlah tanpa jaringan dan platform yang disediakan oleh GMSN ni agak mencabar juga sebenarnya. Jadi itu antara tujuan terkini semasa GMSN ni dalam memperkayakan dan memperbanyakkan kajian-kajian Malaysia ini di persada antarabangsa, dalam masa yang sama melatih pemikir-pemikir muda untuk maju lebih ke hadapan lagi, Haji. Okey, Dr. Nazrino, bagi Dr. Nazri secara peribadi apabila dimentorkan seorang profesor dalam bidang kataupun politik dan juga kajian berkaitan dengan gerakan Islam di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, Dr. Khairuddin Al-Junaid dari Universiti Brunei Darussalam, sebelum ini di NUS, dan apa yang ingin dapat gali daripada profesor yang hebat ini untuk memastikan program GMSN ini akan mendapat impak apabila para akademia muda kita didedahkan dengan mentor-mentor yang prolific dalam bidang masing-masing? Ya, kata Michael Foucault kan, manusia ni dengan siapa yang kita wacanakan. Jadi dengan jaringan jambatan yang dibina di antara kami dengan mentor-mentor yang telah sedia kehadapan dalam bidang masing-masing, tentu sekali kami dapat ditarik ke hadapan kan, bukan sekadar daripada aspek pemikiran, daripada aspek penerbitan, dengan contohnya pengalaman Profesor Khairuddin menerbit di penerbit universiti terkemuka seperti Oxford, Routledge dan sebagainya. Pengalaman tu saya fikir agak kurang dan terhad dalam konteks akademik di Malaysia, walaupun ada. Tapi dengan jaringan ini dunia itu terbentang luas kepada kami sebenarnya, kan, yang mungkin agak sukar untuk kami capai tanpa platform sebegini, kan. Selain daripada penerbitan, mereka juga memahami konteks Malaysia dan juga membina jaringan. Bukan sebagaimana kata Prof. Khairuddin kepada saya, bukan saya belajar daripada beliau, tapi beliau juga belajar daripada saya. Dan melalui proses sejak kami mula bulan 3 hari itu, banyak pengalaman yang saya pelajari, khasnya daripada segi penulisan, penerbitan, dan juga walaupun tempoh ini hanya untuk beberapa bulan, tetapi gentleman's agreement-nya ataupun perjanjian secara tak rasminya adalah untuk usaha sama sepanjang hayat lah, kan. Malah beliau juga meminta saya untuk merancang dalam masa 5 ke 10 tahun nanti apakah kajian-kajian baru yang akan saya lakukan, apakah niche utama saya dan apakah harapan saya dalam jangka masa tersebut, Haji. Profesor Anda Graf dari Universiti salah seorang mentor yang akan memberikan ruang kepada fellow GMSN ini. Begitu juga Dr. Andrew Karutas misalnya menganggap is a timely kajian berkaitan Malaysia perlu diangkat sebagai satu kajian global, dan pemikiran-pemikiran dalaman perlu dibawa keluar, dan bagaimana pemikiran luar itu dapat melihat realiti Malaysia dalam abad ke-21 ini. Bagi Dr. Nazri misalnya, dalam kajian etnik dan juga sosiopolitik misalnya, itu amat dekat dengan Dr. Nazri. Dan selepas kita lihat pasca pilihan raya umum ke-14 yang lalu 2018, Malaysia berubah dalam banyak perkara, dan apa yang kita lalui sekarang adalah satu proses dan dikatakan transisi kematangan politik, kematangan sosio-budaya yang mungkin tidak pernah kita fikirkan Malaysia akan berada dalam persimpangan ini. Jadi mengapa program GMSN ini memberi peluang Dr. Nazri berinteraksi dengan mentor-mentor hebat ini, dan mereka juga melihat ke dalam Malaysia dengan kajian-kajian PhD dan juga kajian akademik mereka sebelum ini dalam hal-hal tertentu, mampu memberikan refleksi bahawa kita berada di landasan yang betul sebenarnya. Walaupun kita tidak berapa yakinlah, kalau orang awam ni, alah kita macam backwards lah, negara kita tidak akan ke mana-mana kerana perubahan yang kita jangkakan tidak berlaku, dan amat kesal apabila kita lihat percaturan pemikiran-pemikiran ini di kalangan awam. Okey, saya bagi contoh. Banyak
dunia ilmu ini dia terlalu sentrik Eropah ataupun sentrik Amerika, terlalu sentrik Barat. Ya. Sehingga kan menidakkan ataupun tidak mengapresiasi variasi kan, dan variety tempatan di kawasan-kawasan lain, di Asia, di Afrika, di Amerika Latin. Contohnya ada beberapa profesor dalam kajian parti politik antaranya, bidang antara yang saya suka, memperlihatkan bahawa dalam sistem negara yang tiada ideologi sebenarnya adalah tiada parti sistem, tiada sistem parti tanpa ideologi yang mendasar. Dan kita dikritik di Asia, Afrika dan juga di Amerika Selatan ataupun Amerika Latin. Malah sistem politik juga ditarifkan daripada sudut sama ada parti itu dikuasai oleh elit ataupun parti itu dikuasai oleh orang ramai, parti massa. Tapi dengan keterlibatan, engagement saya bersama sarjana-sarjana luar, saya datang dengan idea yang berbeza. Saya menghujahkan bahawa kalau kita lihat sistem parti politik di Malaysia dalam sudut yang agak sempit dalam masa 2-3 tahun, itu bagi saya kurang adil. Kalau kita nak memahami sebuah sistem politik tu, mungkin kita kena lihat dalam tempoh yang lebih panjang, yang lebih adil kan, dalam memeriahkan keseluruhannya. Jadi saya punya hujahan adalah sistem politik di Malaysia, meskipun dalam masa 2-3 tahun ini kita nampak kelonggaran kan, melemah dan sebagainya, tapi daripada sudut historical, kita sebenarnya tidaklah begitu kuat sistem parti kita, tapi dalam masa yang sama juga tidaklah begitu lemah, tidaklah begitu lemah. Sebaliknya kita adalah sistem parti politik yang bersifat hybrid, campuran, di mana ada waktu agak kuat, ada waktu agak lemah, dan kedua-dua komponen iaitu elit dan juga badan-badan sivil saling bekerjasama dalam menggerakkan sistem kepartian Malaysia yang pada akhirnya saya hujahkan sebagai sistem hybrid ataupun sistem parti yang sederhana. Dan di sebalik keseraman yang ada, contohnya sistem kita akan melakukan sedikit sebanyak imbangan semula. Contohnya, setelah berlaku pertukaran kerajaan pada tahun 2020 dan kemudiannya tahun 2021, kita nampak sedikit goyang dan longgar sistem politik kita, tapi kemudiannya memungkinkan kepada penumbuhan kerajaan berasaskan MOU untuk kestabilan, iaitu Confidence and Supply Agreement. Betul. Hal yang tak pernah berlaku sebelum ini. Jadi ada pembetulan daripada sistem. Kan? Jadi dan ada perkara-perkara baru yang muncul pada hari ini yang nampaknya diterima umum, iaitu perbahasan dan perdebatan dan nampak gaya mungkin akan berlaku nanti, iaitu rang undang-undang anti lompat parti. Ya, Haji. Dalam hal ini program JMSN dan kajian berkaitan dengan Malaysia bergerak ke hadapan sebagai fellow yang terlibat pasca doktoral ini, apa yang ingin dicapai oleh Dr. Nazri dan juga rakan-rakan apabila terlibat ruang, peluang dan juga pengalaman yang diberikan melalui program ini? Tentu sekali kalau dalam jangka masa pendek kami diminta untuk menghasilkan ataupun membukukan tesis-tesis kami berdasarkan piawaian antarabangsa dan juga nasihat daripada para mentor kami, Profesor Tun Soho kebanyakannya di peringkat dunia. Kemudian menggalakkan wacana, dan pada 24 hari bulan 5 ini akan ada satu conference khasnya. Tiga-tiga fellow ini diminta untuk bersama-sama mentor akan membentangkan kajian mereka yang akan dibukukan tidak lama lagi. Di samping itu ada juga perbincangan meja bulat. Dan aspek penerbitan, penyelidikan dan juga wacana ini akan diteruskan daripada masa ke semasa. Maksudnya tidak terhad dengan program fellowship saja, selepas itu boleh diteruskan lagi ya? Akan diteruskan. Model ini akan diteruskan dengan fellow sedia ada dan juga fellow barisan-barisan baru pada yang akan datang. Dalam masa yang sama juga JMSN di kita pada hari ini yang asalnya dulu dengan tadi kan, strategi lama dengan melantik Malaysian Chair, kemudian buat satu pusat di ANU di Australia dan kini di Malaysia akan dikembang majukan lagi dengan menjadi pusat sehenti kepada kajian Malaysia bagi penyelidik Malaysia dan juga luar negara,
engagement ataupun mengadakan konsultasi sebagaimana contohnya hubungan di antara kita dengan Kementerian Perpaduan. Cuma itu kita nampak sedikit terhad kan? Ya. Kalau kajian Malaysia ni lebih luas, maksudnya Betul. bukan semata-mata dengan satu dua kementerian, tapi dengan kajian Malaysia itu sendiri, mana-mana juga pemegang taruh dan juga kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara dan juga luar, dan termasuk juga sebagaimana yang Haji Nazri kata tadi, bagi pelabur, perniagaan, korporat, sektor-sektor swasta dan sebagainya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Malaysia, kerana di situ ada kepakaran, di situ ada sumber dan di situ ada pusat senti yang boleh mempenghubungkan minat, maklumat dan juga penyelidik daripada pelbagai bidang di dalam kajian Malaysia ini, Haji. Okey, Dr. Nazri, mungkin ini sebagai satu buah tangan kita dan juga UKM untuk Malaysia dilebar luaskan kepada para akademia yang tersohor untuk membimbing para akademia muda, apa yang dilalui oleh Dr. Nazrino, Dr. Nicholas dan juga Dr. Izzati pada ketika ini. Adakah pada masa akan datang kita akan jadikan kajian berkaitan dengan Malaysia ni seolah-olah macam kita sediakan anak-anak muda kita untuk ke timur jauh, iaitu di Jepun dan juga Korea. Kita ada kursi ataupun institut khas metroklasi di Indonesia Melaya misalnya, sebelum mereka ke Jepun untuk menuntut ilmu dalam apa juga bidang, mereka ada asas berkaitan dengan budaya, dengan bahasa, dengan berkaitan dengan mata pelajaran yang mereka akan ambil dan sebagainya. Mungkin satu masa nanti orang-orang dari China misalnya, dari Australia misalnya, ataupun dari Amerika Syarikat yang akan ke Malaysia dalam apa juga tugasan yang akan diberikan kepada mereka, mereka akan diberi peluang dalam kajian Malaysia yang sudah pun diasaskan oleh kita dan melalui program JMSN ini. Saya fikir itu mungkin salah satu yang difikirkan oleh para pengarah bersama lah, ataupun pemimpin bersama program ini, iaitu Prof. Ulong Samsul Amri Baharudin dan juga Datuk Dr. Anis Wisal Yusof kan. Agaknya sebab program ini dengan strategi terbaru ini agak baru kan, belum setahun lagi, tapi dengan ada dikembang biaknya program fellowship dan juga kolaborasi dengan pensyarah luar, pakar, pemimpin dan sebagainya, saya fikir itu antara jalan ke hadapan dan perkara yang mungkin akan berlaku di masa hadapan nanti, di mana setelah mencapai usia kematangan setelah beberapa tahun, saya percaya dengan pentadbiran Profesor Ulong dan juga Datuk Dr. Anis, sebagaimana Prof. Ulong mentadbir kita pada hari ini menjadi konsultan terbesar kerajaan daripada masa ke semasa, khasnya dalam aspek perpaduan. Banyak terma-terma perpaduan contohnya yang kita gunakan pada hari ini, antaranya kesepaduan sosial kan. Ya, betul. Jadi saya fikir perkara yang sama akan diulangi oleh Profesor Ulong dan juga Datuk Anis, tapi dalam konteks yang lebih besar, sebagaimana kata Haji tadi, buah tangan dalam jangka masa panjang. Dan saya sebagai pemerhati jugalah sedikit sebanyak kepada perkembangan idea Profesor Ulong ni, saya nampak ini adalah salah satu impian beliau yang lama sebenarnya, dan mungkin ini adalah legasi yang mungkin Prof. Ulong nak tinggalkan kepada Malaysia dan juga dunia akademik. Okay. Terima kasih Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, Fellow Pasca Doktoral Global Malaysian Studies Network, JMSN at KITA UKM, untuk memastikan kajian Malaysia berada di peringkat global yang tertinggi. Saya menunggu-nunggulah, tak sabar nak tunggu buah tangan penerbitan terbaru Dr. Nazrino dengan mentornya Dr. Khairuddin Aljunied. Ini pastinya akan memberikan satu impak dalam kajian sains politik Malaysia, Singapura misalnya, ataupun rantau Asia Tenggara. Terima kasih Dr. Nazri sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang lain pula, dan mungkin saya nak panggil juga dua rakan lain, Dr. Nicholas dan juga Dr. Izzati, bersama berwacana di Agenda Wani. Assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi.